الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. وقال الذين في النار قد جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Dan berkata, وقال الذين في النار, penghuni neraka, li khad jahannam, kepada penjaga neraka jahannam, khad jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Berdoalah, tolonglah kami, mintalah kepada Tuhan kamu. Ud'u rabbakum, Tuhan kamu, minta pada Allah, yukhaffif 'anna yawman min al-'adab, agar dia meringankan kepada kami sehari saja azab dan neraka. Mereka minta kepada khad jahannam, penjaga neraka. Qalu a'lam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat, qalu bala, qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal. Maka penjaga neraka jahannam menjawab, alam takun ta'tikum rusulukum bil bayinat, tidakkah dulu telah datang utusan Allah kepada kamu, Rasulullah kepada kamu, bil bayinat, membawa keterangan yang nyata tentang hari pertemuan ini, tentang bagaimana kamu mengabdikan diri kepada Allah. Qalu bala, maka mereka menjawab, waktu itu terhenti segala keangkuhan, terhenti segala kemegahan. Ya, kami mengaku. Qalu fad'u, maka penjaga jahannam berkata, berdoalah kamu, mintalah, diringankan azab kamu. Wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal, maka tidaklah rayuan doa orang yang kafir ini melainkan sia-sia saja. Yang kebodoh. Jadi dalam ayat lain tak selesai lagi penghuni neraka. Wa nadaw ya malik laqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun. Jadi setelah mereka merayu kepada penjaga neraka, khazanatu jahannam, agar diringankan azab mereka, tidak diringankan. Maka disindir mereka lagi, kamulah berdoa. Mereka meminta kepada mereka Malik, ketua penjaga neraka. Wa nadaw ya Malik, maka mereka pun menyeru, wahai Malik, dia adalah ketua penjaga neraka. Liyaqdi 'alaina rabbuk, biarlah Tuhan kamu matikan kami tak tahan, kami nak mati ni. Matilah kami. Tunggu lama, apa jawapan Malik? Malaikat Malik apa jawabnya? Qala innakum makithun. Di akhirat mana ada mati di dunia saja. Innakum makithun, kamu berterusanlah di sini. Tak dijawab permintaan mereka. Jadi penghuni neraka ini
berbicara sesama sendiri. Ini mengikut tafsir ulama. Di dunia dulu, orang beriman mereka bersabar. Datang musibah Allah kepada mereka, mereka bersabar. Mereka beribadat, mereka bersabar. Mereka melakukan kesabaran kebaikan, mereka bersabar. Apa berlaku di dunia dulu, mereka bersabar. Jadi tengok, sekarang di akhirat Allah balas kepada mereka syurga. Jadi kalau begitu, marilah kita bersabar. Bersabar saja. Jangan begitu. Mereka mau bersabar. Cuba bersabar di neraka dengan azab neraka. Tapi sabar hanya di dunia. Tidak ada sabar di akhirat. Jadi kalau berjawab, sawa'un ajri'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja. Kita sabarkah? Ajri'na am sabarna. Kita tak sabarkah? Kita sabarkah? Ma lana min mahis. Tidak ada yang boleh menyelamatkan kita. Terhenti segala kesabaran di sini. Jadi sabar hanyalah di dunia. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makan wa huffatin nar bis syahawat. Dikelilingi, dikerumuni. Syurga itu ditutup, dikepung, dikelilingi bil makarih, dengan perkara yang kamu tak suka. Wa huffatin nar bisyahawat. Sedangkan syurga itu, sedangkan neraka itu dikelilingi, ditutupi, dikerumuni bisyahawat, dengan perkara yang kita suka. Allah sebut apa? فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Siapa yang takut kebesaran Tuhan, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Syurgalah tempat dia kembali. Jadi dalam kehidupan ini, dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah, paling penting kesabaran. Sebab tu Allah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan disempurnakan pahala orang bersabar tanpa hisab. Dalam beribadat kena bersabar. Ayat lain, tatajafa junubuhum 'anil madaj'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Kesabaran orang beriman, Allah gambarkan mereka untuk beribadat ini. Tatajafa junubuhum, tatajafa junubuhum. Mereka, ini syahwat tidur, tarikkan tidur, keenakan tidur. Hujan lagi kan? Tarikkan keenakan tidur, syahwatnya sedap pun tidur. Pertama kalau keluar air basi pula kan, awak sekali lagi sedap. Jadi tarikkan tidur begitu. Tatajafa junubuhum, dia tarik. Itu tatajafa. Sebab dalam bahasa Arab tatajafa ni, kalau pendek kan kutub utara, kutub selatan. Begitu. Dia menarik, saling menarik. Itulah kita panggil, sebab tu kalau bahasa Arab, amaliyat tajafi, proses tarik menarik. Jadi tatajafa junubuhum, kesabarannya untuk mengabdikan diri kepada Allah menyebabkan dia tarik. Dia tarik dirinya daripada tempat tidurnya. Untuk apa? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Untuk mereka menyeru Tuhan mereka dalam keadaan khaufan wa tama'an, takut kepada azab Allah, takut murka Allah. Wa tama'an, tamak kepada syurga Allah, tamak kepada redha Allah. Setengah kata tak boleh kita buat ibadat kerana syurga. Sebab apa? Sebab syurga itu makhluk. Subhanallah, Allah sendiri sebut,
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض. Bersegeralah kamu kepada Tuhan, keampunan Tuhan kamu dan syurga. Allah suruh kita tuntut syurga. Sebenarnya tak boleh itu. Siapa berada pada syurga, itu ibadat seorang peniaga. Ini Allah suruh, kenapa ada gunakan lagi? Tak boleh. Dia siapa beribadat kerana syurga, dia musyrik. Sebab dia boleh beribadat kerana Allah. Allah suruh kita ibadat menuntut syurga. Memang kerana dia, tapi untuk menuntut syurga. Sebab tu dalam ayat ini, khaufan min ghadabillah. Darjat tertinggi dia beribadat kerana dia takut kemurkaan Allah. Tamak pada redha Allah. Darjat kedua, khaufan minan nar, takut pada neraka. Tamaan fi jannah, harapkan syurga. Okey, jadi begitu. Kita perlu bersabar. Sebab keadaan dunia kita tak membantu kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah. Keadaan sekeliling kita kesedar. Ya'ti an-nasi zamanun as-sabiru ala dinihi kal-qabid al-jamri. Akan datang satu zaman kepada manusia, al-qabid ala dinihi, orang yang menggenggam agamanya, yang bersabar di atas agamanya, as-sabir ala dinihi, orang yang bersabar dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kal qabidi al jamri, bagaikan dia menggenggam bara api. Sekarang kita bersama sebab semua datang untuk mencari keadaan Allah. Kita balik nanti jumpa kawan-kawan, macam-macam. Sekarang kita bersama, rasa kita jiwa kita alhamdulillah bersih. Tadi kita solat subuh sama-sama. Jiwa-jiwa datang ni insya-Allah untuk cari keridhaan Allah. Kita bersama. Tapi kita keluar nanti, keadaan yang terpatut. Keluar saja sudah nampak. Keluar masjid saja, ketam itu berhala macam apa? Macam patung itu. Itu kemurkaan Allah. In ashadda al-'adab yawm al-qiyamah al-musawwirun qila lahum ahyu ma khalaqtum. Sedahsyat azab di akhirat nanti. Manusia yang paling dahsyat terima azab al-musawwirun, pengukir ukiran makhluk ini. Dibawa mereka di hari akhirat. Apa Allah sebut mereka? Diperintah mereka, ahyu ma khalaqtum, kamu bagi hidup dari apa kamu cipta. Kamu buat ketam, bagi nyawa pada ketam tadi. Kamu buat kudang, bagi nyawa pada kudang tadi. Suasana kita tak membantu kita. Al-qabid ala dini, as-sabir ala dinihi kal-qabid al-jamri. Orang yang menggenggam agamanya bagaikan orang yang bersabar di atas agamanya, bagaikan dia menggenggam bara. Tapi sebagai orang beriman, kita tahu kesabaran hanya ada di dunia, tidak ada lagi kesabaran di akhirat. Dalam mengabdikan diri kita pada Allah, kita hanya perlu bersabar di dunia. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Apa makna sabar yang indah ini? Sabar, sabrun la syaqwa fi. Kesabaran tidak ada keluhan. Jangan mengeluh. Jangan sekali-kali kita mengeluh dalam kita mencari keridhaan Allah. Innahum yarawnahu ba'ida. Kerana mereka orang yang tak mengerti itu merasakan hari pertemuan, hari berakhirnya kesabaran lambat lagi. Wa narahu qariba. Sedangkan kami melihat hari pertemuan tersebut dekat sekali. Jadi dalam kita mencari keadaan Allah tadi, sebab dalam sebuah hadis, al-mu'min yamutu bi'iraqil jabin. Orang beriman dia mati berpeluh dahinya. Setengah ulama kata memang tak ada orang mati beriman dahinya berpeluh. Kalau kita tengok orang selepas dia ambil dicabut rohnya, nampak berpeluh dahinya. Setengah sesi begitu. Setengah lagi kata itu adalah kinayah. Makna kinayah ini kiasan. Bi'iraqil jabin berpeluh.
Sebab letih sangat dia di dunia. Letih dengan ujian, letih dengan cabaran dalam mencari redha Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim, likulli amalin shiddatun, likulli amalin syirratun, wa likulli syirratin shiddatun, wa likulli syirratin fataratun, likulli amalin syirratun, wa likulli syirratin fataratun. Setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini, kita sama ada dalam bentuk beribadah, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada kepayahan. Likulli amalin syirratun, ada kepayahannya, ada kesusahannya, ada tahap keperitan. Sebab tu ramai orang kita tengok seminggu hari-hari dia ke masjid, setiap subuh datang, minggu kedua mana sudah hilang dah. Setengah orang dia belajar agama sebulan, 2 bulan, nampak betul, kemudian mana sudah hilang sudah. Tengah tu sebelum tu buka orang 2-3 hari berpudar, hari ke-10 keluar balik produknya. Setengah tu belajar sebulan, bersorban besar, hijau semua, bertasbih. Bulan ketiga hilang sudah tasbihnya. Kena faham agama. Inna hadha din matin, agama ini mantap, kukuh. Fa'awghil birizqin, masuklah kamu dalam agama kamu, dalam keabdian diri kamu kepada Allah, birizqin, dengan penuh lembut. Masuk perlahan, jangan gopok-gopok. Macam solat berjemaah. Solat berjemaah kan, jaga dulu subuh, yang boleh jaga yang terakhir. Paling terakhir, sebab Rasulullah sebut sebuah hadis, idza ra'aitumur rajulu yaqtadu masjid fa ashhidu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seorang lelaki itu berulang alik ke masjid, kamu saksilah orang ini benar-benar beriman. Dia beriman, dia bukan munafik. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, dia ni memang benar beriman. Biarpun iman itu masalah jiwa, orang tak nampak, tapi Rasulullah perintah kita jadi saksi, ya ini beriman. Sebab apa? Rasulullah saksikan dia beriman, suruh lagi kita bersaksi. Jadi ingat, solat jemaah paling payah kita jaga. Sebab tu kalau nak jaga jemaah, jaga ambil yang mudah dulu. Zuhur pelan-pelan, asar, maghrib, subuh cuba juga. Cuba. Setengah orang dia cuba, tak boleh, biarlah, Allah mahu mengampun juga apa. Ini masalah. Rahmat Allah luas juga. Okey, sebab tu Rasulullah sebut, inna kulli amalin syirratun. Setiap amalan itu menuntut ilmu, kita berdakwah, kita nak belajar ilmu, kita mengabdikan diri pada Allah, ada peringkat dia syirratun, peringkat keperitan, peringkat kepayahan. Walikulli syirratin fataratun, pada setiap kepayahan tadi, keperitan tadi, ada peringkat kelesuan. Sampai ibadat, kawan pun tak sembahyang pun kaya juga. Aku sembahyang pun tak kaya-kaya. Dia boleh tahu gitu. Dia tak ada sabar. Aku sembahyang pulang hari pun mengapa aku tak begitu kaya. Dunia ni tak cukup. Kalau nak bagi pahala kita solat subuh, tak cukup dunia. Sebab tu Allah tak jadikan, hinanya dunia ini, Allah tak jadikan pahala kita di dunia. Hinanya dunia di sisi Allah, Allah tak jadikan pahala kita, ganjaran kita di dunia. Kalau Allah jadikan ganjaran di dunia, tidak ada tempat untuk orang lain tinggal, penuh dengan ganjaran kita. Kalau fikir, aku buat ibadah, orang lain tengok, orang lain mengolok aku lagi, sembahyang saja, hidup susah. Likulli syiddatin, likulli syirratin fataratun, peringkat kelesuan. Dia fikir balik,
Apalah orang lain hidup bilik itu senang-senang saya sembunyi semayang macam biasa pun dia tengok. Hidup bukan macam orang lain. Dia akan datang peringkat. Faman kana fataratu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang dalam detik kelesuan dia itu kepada sunnahku, maka dia orang berapa petunjuk. Di situ kita diuji. Diuji keikhlasan kita dalam mengabdikan diri kepada Allah. Di sinilah terujinya keimanan, terujinya keikhlasan. Kalau dia lakukan ibadat semata-mata kerana orang lain, dia akan tinggalkan. Kalau dia bukan mengabdikan diri kepada Allah, dia akan tinggal ibadatnya. Semangat dia kerana orang, bukan kerana diri dia. Dia semangat kerana orang lain, bukan kerana dirinya. Faman kana fatartu ila sunnati faqad ihtada. Sesiapa pada waktu kelesuannya dia balik kepada sunnahku, maka orang ini mendapat petunjuk. Dia buat orang ini benar-benar ikhlas kerana aku, bukan kerana orang lain. Bukan nak tunjuk orang lain aku ni imam besar, tengok jubah aku. Dia datang peringkat kebosannya, jubah hilang. Okey. Wa man kanat fataratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Sesiapa dalam tempoh kelesuan tadi, boleh faham ini jelasnya? Boleh jelasnya? Wa man kana fataratuhu ila ghairi dhalik. Sesiapa tersebut pada peringkat kelesuannya dalam beribadat, dalam mencari keridhaan Tuhannya kepada selain dari sunnah Rasulullah. Aku pahala banyak buat, sekali-sekala buat dosa, apa salahnya? Ini sikit. Letih sudah aku beribadat lama sudah. Seronok-seronok pas sekali-sekala. Seronok tak apa, tapi benda ibadat jangan bagi keluar dari syarak. Jadi kita apabila kita beribadat sampai peringkat kita rasa apa? Letih, belajar, relax, maintain setiap waktu. Okey, kita boleh jaga sudah 5 waktu. Semai 5 waktu. Kita boleh naik nak bertahajud, nak tambah ibadat kita. Sampai tahajud seminggu. Esok dia kerja lagi, malam-malam bangun kan. Maintain dulu, sabar dulu. Buat 2 rakaat selama mampu. Jangan sekali-kali tinggalkan. Tidur pun tak apa juga. Bukan wajib juga. Itu salah. Ini sunat saja. Siapa yang lari pada sunnahnya, itu dia akan mula halak. Sebab tu Rasulullah SAW kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan dawama alaihi. Rasulullah bila buat satu amalan dia akan berterusan. Biarpun sikit. Inna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Rasulullah cintai, ada paling Allah cintai, amalan yang paling Allah cintai. Suatu amalan kita lakukan secara berterusan. Biarpun dia sedikit. Okey. Jadi itulah. Dunia ini adalah tempat untuk kita bersabar. Wal ayatu billah. Itu yang Allah cerita dalam Quran yang sebaca awal tadi. Kita berdoa itu untuk kita. Sebab kita telah jadikan kesabaran kita di dunia. Kita mohon kepada Allah, kita jadikan kesabaran kita ini di dunia. Jadi itulah. Sebab kita kalau kita baca Al-Quran ini, kita renung. Al-Quran ini kita renung, subhanallah. Kadang-kadang kita menangis. Allah apabila berbicara kita. Cuba kita tengok. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsirah. Man alladhi yuqridu Allah? Man alladhi yuqridu Allah? Cuba tengok. Allah guna perkataan. Zahirnya kan? Man alladhi yuqridu Allah? Siapa nak bagi Allah pinjam? Satu pinjaman yang baik. Siapa nak bagi Allah pinjam? Allah tak kata bagi sedekah. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan. Allah tak bagilah kamu menerima. Tapi Allah kata apa? Siapa yang nak bagi Allah pinjam dengan satu pinjam baik? Rezeki itu daripada dia. Kita pun daripada dia. Tiba-tiba dia minta kita bagi kepada fakir miskin, kepada orang memerlukan. Siapa bagi hutang pada aku? Cuba kita tengok. Anak kita berebut barang.
cemburu kan. Tengok adik dia main, nak ambil barang rebut pada adik dia. Adik dia minta balik, memang dia tak bagi sebab dia cemburu. Macam mana kita pujuk dia? Ni bagi dekat ayah ya, bagi kat Umi ya. Bagi Umi simpan. Baru dia bagi. Sebab apa? Dia cemburu dekat adik dia. Boleh faham tak? Jadi Allah, dia tak kata kamu bagi miskin. Siapa nak bagi pinjam pada aku? In tansurullaha yansurkum. Kalau kau bantu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bantu Allah. Dia maha perkasa. Dia kata bantu Allah. Dia pujuk kita untuk menyeru manusia kepada agama ini. In tansurullah. Dia tak kata kalau kamu berdakwah, kamu ajak manusia balik kepada apa? Agama ini. In tansurullah. Kalau kamu bantu Allah. Sedangkan hati manusia ini semua di bawah qudrah dan iradah, kehendak dan apa kekuasaan. Jadi itulah kita berdoa kepada Allah. Paling kita berdoa, kita jaga supaya Allah jadikan jiwa kita istiqamah. Sebab tu seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Qul li fi Islam qawlan la aslu ghairak." Kau bagi tahu satu perkataan dalam Islam, aku tak tanya lagi orang lain. Qul, katakan, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Summa istaqim, kemudian beristiqamahlah, berteruslah dalam keimanan, dalam ibadat. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya kita menjadi orang yang Allah berikan nikmat istiqamah. Sebab insya-Allah dalam kita mengabdikan diri kepada Allah, mula-mula kita seronok beribadah. Kemudian sampai peringkat kepedihan, keperitan dalam beribadah. Dan selepas keperitan itu kita akan rasa kemanisan ibadah. Dan kemanisan itu akan datang melalui kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami sempurnakan pahala ganjaran orang bersabar tanpa dihitung lagi. Macam mana tak tahu? Allah saja tahu. Tak ada dihitung. Allah kata ganjaran dia tak boleh dihitung. Macam mana? Tunggu. Sebab tu saya ulang lagi. Dalam beribadat, mula-mula kita seseronok terpuja nak beribadat. Tengok orang pergi masjid, kita terpuja. Kita beribadat. Datang tempoh kedua, tempoh Rasulullah sebut syirratun, dalam hadis syiddatun, kepayahan, kepedihan, keperitan. Waktu itu menuntut kesabaran. Dan selepas itu ada kemanisan. Macam mana kita kemanisan kita beribadat? Macam mana kita tahu kemanisan kita beribadat? Kalau kita solat subuh berjemaah, kita bangun pagi terlepas berjemaah, kita duduk hari itu macam satu benda terkurang. Itu kita dah telah dapat sedikit daripada kemanisan beribadah. Kita selalu berzikir pagi dan petang. Tiba-tiba tertinggal, sibuk sangat. Malam pun rasa apa? Apa benda lah tertinggal ni? Dia rasa kosong. Sebab benda itu telah menjadi kemanisan diri kita. Jadi setakat dalam kuliah semua hari ini. Jadi ada permintaan daripada jemaah untuk buka ruang sedikit untuk soal jawab. Okey. Jadi minta buka ruang untuk soal jawab. Jadi soalan pertama sebelum habis berzikir lagi tentang solat duha. Bila bermulanya solat duha? Solat duha bermula daripada matahari mula terbit, itu diharam kita solat ya. Waktu matahari mula terbit itu, mula keluar cahaya dia, haram kita solat. Sebab Allah sebut inna syamsa tatlub wa ma'aha qalbu syaitan. Matahari muncul, dan sewaktu munculnya matahari keluarnya tanduk syaitan. Waktu mula matahari terbit itu, di bulan itu haram kita solat. Sebab Rasulullah sebut waktu dia keluar itu, terbitnya matahari, wa ma'ahu qalbu syaitan, bersamanya tanduk syaitan. Setengah ulama kata memang syaitan menyertai waktu itu. Setengah ulama kata itu gambaran ataupun kata kiasan kepada penyembahan matahari oleh golongan yang menyembah matahari. Orang nyebut kan semua matahari. Ramai itu semua matahari. Sampai sekarang semua matahari. Sebab saya pengalaman saya, orang Hindu baru setengah jadi semua matahari.
Pagi-pagi dia akan baca bahtera dia hadap matahari. Waktu matahari baru naik, bukan orang jemput saja. Okey, jadi bila kita mula, apabila matahari naik meninggi, mula nampak sinarnya. Kalau dalam bahasa lama dia kata dengan kadar segala. Bahasa Arab ala qadri ramhi, dengan kadar panahan kita. Kadar segala lebih kurang dia meninggi, sebab setengah kita lebih kurang 7 minit selepas berakhirnya waktu subuh, dengan kadar 10 minit. Dan solat waktu itu dia termasuk dalam solat duha. Kita namakan sebagai solatul isyraq. Solat isyraq adalah sebahagian daripada solat duha. Kalau kita lakukan awal pagi dipanggil solat isyraq. Kita buat next matahari meninggi, kita solat waktu itu dipanggil solat isyraq, dan dia termasuk dalam solat duha. Sebab waktu duha bermula daripada matahari mula meninggi 7 minit, 10 minit baru dia tinggi dulu. Dengan kadar makna dia kita nampak sudah bulat dia tu. Kalau bukit begini, kita nampak matahari di sini sudah. Nampak sudah dia punya bercahaya putih sudah kan? Okey. Paling afdal solat duha, paling baik bila Rasulullah sebut salatul awabin haina tarbidul fisal. Solat golongan orang yang balik kepada Allah, yang jiwa mereka cari rezeki, hati mereka tetap dengan Allah. Cari rezeki kalau kamu di pasar, di ladang, di pejabat semua, biarpun mereka sibuk dengan urusan dunia mereka, tapi hati mereka tetap dengan Allah. Salatul awabin, macam mana solat golongan ini yang tidak dilalaikan sama sekali dengan kesibukan dunia mereka daripada mengingati Allah. Hina tarbidul fisal. Sewaktu anak unta bangun daripada tidurnya sebab panas tubuhnya. Jadi waktu apa? Bila waktunya? Rasul sebut begitu. Kita mana ada unta? Gambar unta mana? Unta betul tak ada kita? Jadi unta ini di padang pasir, anak dia tidur. Jadi naik matahari di padang pasir, di padang kubur, tak tidur lagi. Unta pun bangun. Jam berapa? Jadi waktu itu kita tengok macam mana Allah jadikan waktu solat kita. Antara subuh, solat fardu subuh, zuhur. Selepas zuhur, matahari mula terbit, solat subuh. Matahari tengah langit, ada solat zuhur. Matahari terbenam, solat maghrib. Antara solat zuhur dengan maghrib ada asar. Antara subuh dengan zuhur ada duha. Jadi cari waktu tengah-tengah, bagi masa antara subuh dengan zuhur berapa jam? Berapa jam? Subuh dengan zuhur 7 jam. Jadi 3 jam setengah selepas solat subuh. Itu waktu paling terbaik untuk solat duha. Sebab dia kata setiap 1/4 berlalunya masa siang kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita balik kepada Allah. Setiap berlalunya 1/4. Okey. Matahari mula terbit, kita solat. Matahari tengah langit, bergelincir sikit kita solat. Matahari turun sikit 1/4, kita solat asar. Terbenam, kita solat maghrib. Jadi hari kita penuh dengan mengabdikan diri pada Allah. Berlalunya 1/4 masa kita beribadat kepada Allah. Jadi isyraq adalah sebahagian daripada duha. Dia awal waktu duha. Dan kita boleh solat sebelum solat zuhur. Okey, waktu ya. Tapi paling terbaik kita kira gitu. Jelas ya? Jelas. Satu lagi masalah. Kita sebut tadi Rasulullah larang. Okey. Salat awqatin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihinna wa an naqra fihinna mautan. 3 waktu Rasulullah larang kita bersolat padanya, dan larang juga menguburkan mayatnya. Antaranya haina tatlu asy-syams bazighatan hatta tartafi'. Haina tatlu asy-syams barizatan. Sewaktu matahari terbit, jelas nampak bulat dia tu. Dilarang kita solat.
salat. Hatta tartafi', sehingga dia meninggi. Ini kuliah subuh habis sudah. Kalau siapa ada hajat tak ada masalah. Ini hanya apa soal jawab untuk apa? Ini permintaan yang apa? Yang datang jauh-jauh. Dia kata tak puas, susah bagi sekejap sangat. Kami datang jauh. Okey. Ini hanya soal jawab saya ni. Kuliah subuh habis insya-Allah tu. Dapat pahala selalu. Okey ya. Tak siapa kalau ada majlis tak apa lagi. Okey. Tidak menjadi adab ilmu mendirikan majlis. Sebab ini hanyalah soal jawab permintaan sebagai jemaah saja. Okey. Jadi haina tatlu syams bazighah, sewaktu matahari naik mula muncul sehingga dia meninggi, nampak bulat. Jadi sekarang timbul satu masalah. Macam mana kalau kita terlewat waktu subuh? Solat subuh, matahari sedang habis sudah waktu subuh. Matahari baru nak keluar. Boleh tak boleh kita solat sini? Boleh tak boleh kita solat sini? Sebab kita kewajipan untuk solat. Sebab solat subuh fardu. Okey, dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang meninggalkan solat kerana dia lupa sungguh, memang lupa sungguh, ataupun tertidur, maka hendaklah dia solat apabila dia teringat solat dia tadi. Jadi kalau orang tidur, waktu dia terjaga, kita terjaga, matahari sedang naik, adakah wajib ataupun adakah boleh kita solat waktu itu? Sebab kita solat tadi wajib. Jadi sebagian ulama kata solat fardu dikecualikan. Sebab itu kewajipan kita. Sebab Rasulullah sebut apabila dia ingat, dan kita ingat, kita terjaga waktu matahari sedang terbit, jadi waktu itu wajib. Tapi wallahu a'lam, bagi saya pendapat yang rajih, tetap tak boleh lagi kita solat waktu itu, bagi dia naik meninggi dulu. Sebab pernah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu musafir, dia tidur di sebuah lembah dengan para sahabatnya. Dia tidur, lewat malam kan, semua tertidur. Bangun-bangun matahari naik sudah. Jadi kelangkap kepada as-salat. Jadi Rasulullah suruh bertenang, kemas barang semua, berjalan. Okey, sampai matahari naik tinggi sudah, Rasulullah berhenti. Baru hadis Anas, wa kunna naf'alu kama fa'alna fi kami lakukan macam kami lakukan pada hari-hari yang lain. Makna Rasulullah suruh azan, Rasulullah suruh iqamah. Azan subuh, matahari naik. Jadi sinilah dalil ini. Kalau kita bangun subuh, tidur apa, boleh kita azan biarpun matahari telah naik. Janganlah azan di masjid. Kita gila mana pula azan di masjid. Mari di rumah kita lah, kita jemaah isteri kita kan. Okey, terlewat tidur kan, malam dengan isteri kita, Allah bangun subuh sudah. Jadi disunatkan azan kita nak solat. Okey, azan pada baru ni. Kalau jangan buat sangat nanti orang sekiranya dengar Allah pakai ini aja sesat mana waktu solat apa. Jadi disunatkan azan sebab Rasulullah azan. Wa kunna naf'alu kama fa'alna fi salat fi kami lakukan macam kami lakukan hari sebelumnya. Makna ada azan, ada iqamat, tapi sebab matahari naik tinggi. Jadi kalaulah kita terbangun subuh, bangun lewat sudah, baru matahari naik. Jadi jangan kalau tunggu dia naik dulu baru kita solat. Okey, jelas ya? Okey, ada soalan juga? Ya. Okey. Sebab tu kita kata begini. Qadha dan tunai hanya di segi bahasa saja. Dia tak ada masalah. Sebab tu, contoh kita kata, sebab tu dalam perbahasan fiqh. Sekarang saya bangun subuh. Bangun subuh kan? Sebab makna qadha
dengan ada ni segi bahasa sama saja. Ulama fiqh saja bedakan. Untuk menuju ulama fiqh saja yang bedakan istilah qada dengan ada ni. Sebab qada ada dilakukan pada waktunya, qada di luar waktunya. Contoh saya bangun subuh kan. Antara dia Islam. Allah usalli fardhu subhi rakaat ini ada. Tetap di qada je sebab bukan dalam waktunya. Faham? Jadi benda tu tetap qada. Benda qada sebab kita buat di luar waktunya. Jangan setengah tu. Kalau kita tinggal subuh sekarang hari ni kan, tak boleh lagi kita solat subuh. Kita tunggu esok pula baru boleh. Kalau tinggal zuhur hari ni, nanti apa? Zuhur esok baru kita boleh ganti. Bukan begitu. Sebab Allah pun fal yusalliha idza zakara. Dia salat apa dia ingat. Dia ingat, dia terjaga waktu asar. Solat zuhur waktu asar. Jadi tadi dikira sebagai solat qada. Sebab qada ini solat yang kita lakukan di luar waktunya. Samalah orang solat zuhur. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillah. Saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunaikan Allah Taala. Tiba-tiba habis sembahyang tengok jam. Jam 5 sudah. Nampak tak? Dia niat tadi, berapa masalah ni? Okey, sekali lagi. Dia terus sembahyang, bangun tidur. Oh ya. Dia teringat dia tak pernah sebut. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala. Allahu akbar. Habis sembahyang, pukul 5 sudah. Sudah jam 5 petang. Makna dia sembahyang tadi dalam waktu asar. Sah tak sah sembahyang? Sah. Biarpun dia niat ada, tetap dia qada. Al-ibratu bil ma'ani dun al-alfaz wal mabani. Itu kaedah fiqh dia. Al-ibrah bil mabani. Dihitung sesuatu berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan dengan lafaz dan binaannya. Sama lah kita jual beli. Aku jual barang ni pada engkau dengan harga free. Dengan harga free. Aku beli barang ni dengan harga free. Lafaz dia jual beli. Adakah dipanggil jual beli? Bukan jual beli, itu dipanggil hibah. Biarpun dia guna perkataan jual. Sebab dalam syarak al-ibratu bil ma'ani dun al-alfadhi wal mabani. Ibrat itu sama dengan orang kahwin. Dia pakai IC palsu. Nama sebenarnya Becik bin Lamsun. Okey. Nama IC dia Syaifah Maimunah bin Said Mahdar. Okey. Jadi kahwin, wali dia guna perempuan tu di sini. Si Becik bin Lamsun ini, binti Lamsun ini depan dia. Ada situ kan? Aku kahwinkan engkau wahai Syarifah Maimunah binti Syekh Mahdar Al-Jufri. Sedangkan nama sebabnya Becik binti Lamsun. Okey. Dengan Habib. Okey. Habib Murtada bin Habib Abdul Qahhar Al-Yamani. Sedangkan nama apa? Nama lelaki itu apa? Lamta bin Barakah. Okey. Jadi sah tak sah pada tadi? Sebab itu dia guna nama IC. Perkawinan sah. Sebab dalam syarak al-ibratu bil ma'ani. Yang kahwin bukan nama dia perempuan tadi. Yang kahwin bukan nama kecil itu, tapi perempuan tu. Yang kahwin bukanlah besar di parakam tadi, tapi diri orang itu. Boleh faham? Ini syarak dalam faham. Al-ibratu bil ma'ani dun al-alfadhi wal mabani. Okey. Alizal. Okey, jelasan. Jadi itulah insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan kita istiqamah. Tak lama juga sabarlah kita. Fasbir sabran jamila. Sabarlah dan sabar kita dalam mengabdikan diri kita pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا الشاكرين المزيدا يا ربنا لك السلطان اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فاضل واجعل المتقين اماما اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والعالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدي المطيع من الحق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوب طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.